Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di channel Di Panahon Explorer. Okey, sekali lagi kita bertemu di dalam sesi story time bersama Di Panahon Explorer, di mana saya mengharapkan anda semua dalam keadaan yang sehat dan sentiasa menjaga diri sepanjang tempoh PKP yang diadakan oleh kerajaan ini. Sama-samalah kita menjaga diri dan keselamatan keluarga serta orang yang tersayang. Story time kali ini kami akan kongsikan satu pengalaman di mana kami telah melakukan satu eksplorasi ke sebuah bangunan kedai yang telah ditinggalkan, yang terletak di Seremban 3, dan bangunan ini juga terletak berhampiran dengan jalan utama dan juga berhampiran dengan satu college yang agak terkenal di kawasan itu. Bangunan kedai ini memang telah lama ditinggalkan, dan melalui sumber yang kami dapati melalui orang yang tinggal berhampiran dan juga beberapa orang pelajar daripada kolej yang berdekatan, di mana mereka telah mengatakan terdapat kejadian-kejadian yang agak pelik ataupun agak mistik di berhampiran dengan kawasan ini, di mana ianya berlaku di hadapan bangunan ini, di mana mereka telah melihat terdapat satu kelibat nenek tua yang menyeberangi jalan menuju ke arah bangunan ini dan menghilang seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan terdapat suara jeritan yang datang daripada bangunan ini pada waktu malam, dan ini telah membuatkan kami merasa teruja untuk melakukan tinjauan di dalam bangunan ini. Okey, seperti biasa kami telah melakukan tinjauan awal, iaitu tinjauan pada waktu siang ke dalam bangunan ini. Dan apa yang kami lihat pada bangunan ini, di mana di bahagian bawah bangunan ini masih terdapat ruang-ruang yang masih dalam keadaan baik, dan terdapat juga ruang yang dipenuhi dengan sampah sarap. Mungkin ianya perbuatan daripada orang yang tinggal berhampiran, yang mengambil jalan yang mudah untuk membuang sampah sarap mereka ke dalam bangunan ini. Dan terdapat juga kesan-kesan peninggalan gelandangan yang mungkin menumpang di dalam bangunan ini. Nah, manakala di bahagian atas pula dalam keadaan yang tidak berdinding, dan terdapat banyak kayu dan batu bata yang ditinggalkan berselerak di bahagian atas. Dan apa yang menarik di bahagian atas ini ialah kami boleh melihat di sekitar kawasan ini, dan apa yang agak mengejutkan kami, di bahagian belakang bangunan ini terdapat satu lagi kawasan yang terbiar, yang pada mulanya kami anggap itu adalah satu bangunan kedai yang lain. Namun setelah kami pergi ke tempat itu, ianya adalah satu rumah ataupun taman perumahan yang juga terbengkalai, di mana kami telah melakukan tinjauan juga ke tempat ini, dan kami akan kongsikan eksplorasi kami ke tempat itu pada video yang akan datang. Dan kami juga telah datang pada waktu malam ke tempat ini selepas beberapa hari kami melakukan tinjauan siang. Kami datang semula ke tempat ini untuk melakukan eksplorasi, di mana kami bermula dari bahagian atas bangunan ini. Dan semasa melakukan eksplorasi di bahagian atas,
saya dapat mendengar pelbagai bunyi yang datang daripada bahagian belakang bangunan ini. Terdapat bunyi seakan-akan ada pergerakan di kawasan semak di belakang bangunan ini, yang pada awalnya saya sangkakan ianya cuma binatang liar, kerana pada mulanya kami datang ke tempat ini memang kelihatan anjing-anjing liar berada di tepi jalan, dan mungkin juga anjing liar ini berada di bahagian belakang bangunan semasa kami melakukan eksplorasi. Okey, pada malam itu juga kami telah memutuskan untuk melakukan sesi stay down secara berasingan, iaitu saya akan melakukan stay down di bahagian atas, manakala Jas akan melakukan sesi tersebut di bahagian bawah. Dan semasa saya melakukan stay down berseorangan di bahagian atas, saya beberapa kali dikejutkan dengan bunyi tapak kaki yang berada di belakang saya, dan apabila saya menoleh tidak ada sesiapa yang berada di sekitar, dan juga kedengaran bunyi-bunyi yang agak pelik di bahagian belakang bangunan ini. Dan semasa itu saya juga merasakan seakan-akan ada sesuatu ataupun seseorang yang berhampiran dengan saya semasa melakukan sesi stay down. Dan apa yang mengejutkan, memang tidak ada sesiapa yang berada di bahagian atas kecuali saya seorang. Manakala apa yang diceritakan oleh Jas semasa dia berada seorang diri di bahagian bawah, dia mendengar bunyi-bunyi yang datang daripada bahagian belakang bangunan, dan seperti yang kita lihat di dalam rakaman, Jas lebih banyak menumpukan perhatian ke bahagian belakang, di mana dia cuba mengesan bunyi tersebut, namun tidak ada apa-apa yang kelihatan. Dan dia juga mengatakan kepada saya yang dia juga dapat merasakan seolah-olah ada sesuatu yang berada di sekitar kawasan tempat dia melakukan stay down. Selesai melakukan sesi stay down, kami meneruskan eksplorasi di sekitar bahagian bawah bangunan ini, dan kami juga cuba mencari punca bunyi yang berada di belakang. Namun keadaan di bahagian bangunan ini agak semak, ditumbuhi dengan semak samun, dan seperti biasa kami tidak menemui apa-apa yang menarik di sekitar bahagian bawah bangunan ini. Dan kami menghabiskan masa lebih kurang hampir sejam berada di kawasan itu sebelum kami memutuskan untuk mengakhiri rekaman pada malam itu. Namun terdapat satu kejadian yang agak pelik di luar lokasi tersebut. Apa yang menarik sebenarnya pada malam itu adalah selepas kami selesai melakukan eksplorasi, di mana kami balik secara berasingan. Saya menggunakan sebuah kereta, manakala Jas menggunakan motosikal.
Dan semasa dalam perjalanan pulang, Jas pada waktu itu berada di bagian belakang, manakala saya memandu di hadapan, di mana di dalam kereta saya telah terhidu satu bau yang kurang menyenangkan, dan saya telah membuka tingkap untuk mengeluarkan bau tersebut, dan saya boleh mendengar seakan-akan ada satu nafas yang berat berada di bagian belakang, di tempat duduk belakang. Dan apabila saya menoleh ke belakang, memang tidak ada sesiapa di situ, melainkan saya yang sedang memandu. Dan keadaan semakin menakutkan apabila saya dapat merasakan tempat duduk pemandu itu seakan-akan ditolak secara perlahan-lahan daripada arah belakang, karena saya dapat merasakan tolakan itu semakin lama semakin ke depan. Dia seakan-akan tempat duduk tersebut ditolak menggunakan kaki daripada belakang, dan ini agak menakutkan bagi saya. Dan akhirnya saya memilih untuk berhenti ke sebuah stesen minyak yang berdekatan untuk melihat sama ada terdapat sesuatu di belakang ataupun ianya cuma perasaan saya pada ketika itu. Selepas saya berhenti di stesen minyak tersebut, Jas yang berada di belakang yang menggunakan motosikal juga berhenti dan bertanyakan sama ada saya sedang menghadapi sebarang masalah, dan saya memberitahu Jas tentang apa yang terjadi. Dan apa yang dikatakan oleh Jas pada waktu itu agak mengejutkan, karena dia juga dapat merasakan sesuatu yang tidak benar pada malam itu, dan dia telah melakukan rekaman semasa menunggang motosikal, karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena, dan merasa agak berat hati untuk berhenti di stesen minyak itu sebenarnya. Dan dia juga mengatakan dia telah merekam kereta yang dipandu oleh saya melalui arah belakang, karena dia Jas tiba-tiba merasa ingin melakukan rekaman tersebut, walaupun sebenarnya tidak ada apa-apa yang kelihatan dalam rekaman itu. Cuma perasaan yang dialami oleh Jas itu timbul secara tiba-tiba, dan ini juga agak pelik. Kenapa Jas boleh berfikiran seperti itu pada malam itu? Karena perkara seperti ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Kami berada di stesen minyak tu untuk satu tempoh yang agak lama, dan kami juga telah melakukan pemeriksaan di dalam kereta tersebut, dan memang tidak terdapat sebarang masalah. Dan juga kami cuba mencari punca bau yang kurang menyenangkan di dalam kereta tersebut, dan memang tidak menjumpai apa-apa yang boleh menimbulkan bau tersebut. Dan syukur alhamdulillah, selepas kami meneruskan perjalanan memang tidak ada perkara-perkara ganjil yang berlaku. Cuma bagi diri saya sendiri, keadaan ini agak sedikit menakutkan, karena terasa seakan-akan ada yang menolak di bagian belakang tempat duduk, sedangkan cuma saya seorang di dalam kereta tersebut. Dan eksplorasi kami pada malam itu sebenarnya tidak ada apa-apa yang
menarik kecuali kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan apa yang boleh kami katakan berkenaan tempat ini, tempat yang telah kami lakukan tinjauan ini, tempat ini sebenarnya pada waktu malam juga agak suram, dan seperti mana bangunan-bangunan tinggal yang lain memang agak menyeramkan. Dan apa yang dikatakan oleh penduduk-penduduk setempat itu kami tidak dapat mengesahkan kejadian tersebut, karena sepanjang berada di lokasi itu memang kami tidak melihat sebarang kelibat nenek tua yang seperti yang dikatakan oleh mereka. Cumalah kedengaran bunyi-bunyi yang pelik seperti tapak kaki dan bunyi di bagian belakang bangunan ini. Dan tempat ini juga kami berharap tempat ini juga boleh dimajukan untuk menggelapkan tempat ini dijadikan tempat melakukan perkara-perkara yang tidak baik pada hari-hari yang akan datang. Nampaknya sampai di sini saja episode story time bersama di Panahon Explorer pada kali ini secara ringkas, dan saya berharap Anda semua terhibur dengan video ini dan suka akan video ini. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi singgah ke channel ini. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menyokong channel ini, dan diharap Anda semua sudi like, share dan subscribe channel ini. Dan hingga bertemu lagi pada video yang akan datang, jaga diri, jaga SOP, dan assalamualaikum.